اللهم اجعل جمعنا هذا مرحوما وتفرجنا من بعده تفرجا معصوما واجعل كم الذين كان من قبلهم ولا برحمة إليهم dan bersama kami dari majlis ini untuk mendapat keberkahan darimu. Allahumma alimna mimma jahilna wa dzakirna mimma nasina wa ajarkan kami kami jahil, ingatkan kami kepada kami kubur. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma wa ajarkan kami manfaatkan ilmu yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Ajarkan kami ilmu yang bermanfaat untuk kami dan tambahkan kami agar kami tawad. Allahumma ja'alna min alladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana wa ajarkan kami menjadikan kami di dalam Engkau sentiasa mendengar perintahmu dan mengikuti segala kebaikan. Allahumma arina haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Wahai Tuhan kami, tunjukkan kami akan kebenaran dan jadikan kami orang-orang yang mengikutinya, dan tunjukkan kami akan kebatilan dan jadikan kami orang-orang yang menjauhinya. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sayyidul mursalin. Alhamdulillah, pertama-tama diselamatkan ditawakan tinggi dan syukur yang setinggi-tinggi dan selamanya kepada Allah Subhanahu wa taala yang mengizinkan pertemuan di bulan kita pada pagi yang ini. Moga-moga dia dan kita sebagai amal soleh mendapat rahmat, hidayah, keberkatan dan keampunan daripada Allah Azza wa Jalla. Amin ya rabbal alamin. Nah, insyaallah pada pagi ini dan diizinkan Allah setiap bulan dalam siri kuliah subuh kita hari Sabtu, insyaallah saya akan membentangkan kepada tuan-tuan akan kitab dari Iman wal Hayat, Iman dan Kehidupan, karangan Profesor Dr. Yusuf Al-Qaradawi hafizahullah ta'ala, yang mana kitab ini berkaitan dengan persoalan akidah, persoalan iman. Dan apa yang menarik dalam kitab ini ialah pembahasan akidah kaitannya dengan kehidupan. Bagaimana perbezaan orang yang hidup dengan iman dengan orang yang hidup tanpa iman. Apakah iman itu? Bagaimana kamu untuk mengukur? Bagaimana kamu untuk mencapai? Dan bagaimana untuk kita merealisasikan iman itu dalam kehidupan? Ini perkara-perkara yang akan dibentang dan dibahas oleh pengarang Profesor Dr. Yusuf Al-Qaradawi dalam kitabnya. Mudah kita dapat mengambil manfaat untuk kehidupan kita di atas dunia ini. Para muslimin sedang jemaah dirahmati Allah sekalian, saya mulakan dengan mukadimah, pendahuluan daripada pengarang. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya masalah iman itu bukanlah sesuatu yang sifatnya tambahan dalam wujud ini, yakni dalam kehidupan, yang boleh kita abaikan atau kita anggap remeh, atau kita tinggalkan untuk dilupakan. Bagaimana ini boleh terjadi? Padahal ia adalah suatu hal yang ada sangkut pautnya dengan wujud manusia dan dengan penentuan nasib hidup. Bahkan dengan menilik kepada fungsi dan kedudukan manusia, ia yang iman itu adalah merupakan masalah penentuan nasib hidup yang paling penting bagi kita. Kata persoalan iman soalan besar, bukan benda kecil. Iman boleh
merubah hidup kita. Iman boleh memuliakan kita dan menghina kita. Ini soalan besar, menentukan nasib kehidupan kita. Jadi kata dia bukan sifat yang kita boleh jadikan sebagai tambahan. Kalau ada tak apa, tak ada tak apa. Bukan. Tapi dia asas kehidupan. Itu dia pertama yang gambarkan kepada kita. Ia boleh membawa manusia kepada kebahagiaan yang abadi atau kepada kecelakaan yang abadi. Fusiman. Sebagaimana ia pun boleh membawa manusia masuk ke dalam syurga atau terjerumus ke dalam neraka. Gambaran itu lebih penting akan iman. Maka oleh kerana itu adalah menjadi suatu kewajipan bagi setiap yang mempunyai akal, fikiran untuk memikirkannya dan mencari ketenteraman dengan hakikat yang sebenar. Jadi semua orang hidup bahagia kamu datang ke dunia. Bukan saja dunia, bahkan kita bagi orang beriman, orang Islam, kita mengharapkan kehidupan kita selamat di akhirat. Maka wajib bagi siapa yang akal boleh waras, ya, orang yang berakal, dia akan fikir soalan. Dia akan cuba mencari, menggali, memahami persoalan iman dengan sebaik-baiknya. Ramai dari para cerdik pandai yang telah mengadakan pemikiran tentang hal ini, di mana masing-masing dari mereka berakhir pada suatu kesimpulan tentang pentingnya meletakkan akidah tentang Allah dengan cara-cara yang khusus. Sebahagian dari mereka ada yang menyandarkan pemikirannya kepada suatu fitrah yang ada dalam lubuk hatinya. Firman Allah, "Afillahi sya'nu fatirus samawati wal ardh." Adakah di sana suatu keraguan tentang wujudnya Allah, pencipta langit dan bumi? Surah Ibrahim ayat 10. Di dalam surah Rum ayat 30 Allah menyatakan, "Fitratallahi allati fatara an-nasa 'alaiha." Itulah fitrah Allah yang telah menciptakan manusia dengan. Jadi kata dia orang cendekiawan, cerdik pandai, golongan ilmuwan, bahaskan tentang macam mana kita ni nak cari kehidupan yang baik, yang bagus, hakikat sebenar, ketenangan, kebahagiaan itu apa dia. Maka segala perbahasan mereka ini ada kesimpulannya kembali kepada Allah. Ada golongan yang bila dia simpulkan Tuhan itu sebagai penentu kebahagiaan dan nasib kita. Ada yang menyatakan bahawa keimanan ataupun kepercayaan kepada Tuhan itu suatu fitrah. Dan ini pun disebut oleh Allah dalam Quran. Manusia itu secara fitrahnya memang memerlukan Tuhan. Secara fitrah. Orang yang menolak Tuhan artinya menolak arus. Dia menolak fitrah manusia. Dalam sebuah hadis Nabi SAW disebut kullun nas, semua orang akan bertanya, Allahu khalaqani, Allah menciptakan aku. Faman khalaqallah, siapa pula yang menciptakan Tuhan? Akan sampai persoalan manusia-manusia ini, kita ni asal dari mana? Mak bapak kita. Mak bapak kita asal dari mana? Datuk kita asal dari mana? Kata tu nyang kita, noyang kita asal dari mana? Satu. Sampai ujung sekali, asal mana kita? Allah. Kesimpulan. Allah yang mencipta. Siapa Allah? Bagaimana kau? Daripada mana wujudnya? Di sini satu persoalan. Maka Nabi SAW mengamalkan manusia itu. Setiap saya bertanya sampai satu tahap dia akan tanya, Tuhan itu siapa menciptakan? Kerana secara akal warasnya setiap benda yang wujud mesti ada pencipta, mesti ada yang buat. Maka kata Nabi SAW, dia ada sesiapa yang didatangi persoalan siapakah yang menciptakan Allah, qul amantu billah. Jawab dia ialah katakan aku beriman. Dah, stop.
Full stop, tak ada bahan. Tak boleh tanya. Ini persoalan beda yang kita mesti faham. Dalam sebuah hadis yang lain Nabi SAW mengatakan, tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fi dzatihi. Kemakalan Nabi SAW. Setelah kata apa? Bertafakurlah kamu, berfikirlah kamu tentang ciptaan Allah. Nak kaji sebanyak mana ciptaan Allah ni, kaji. Tapi kamu jangan berfikir tentang zat diri Allah. Kita takkan sampai ilmu kita untuk mengetahui tentang hakikat zat Allah. Allah ni macam mana betul. Kalau Allah yang menjadikan secara akal dan secara fikiran, apa ni, akal kita, kemampuan akal kita. Kalau alam fana yang begitu luas terbentang, langit yang 7 tingkat, dengan planet-planet, Allah yang ciptakan, agak-agak Allah yang bersama. Kalau fikiran secara akal kita ni kecil. Kalau kita kaji dalam bidang sains, contoh, ada saintis telah menemui setakat penemuan yang ada. Kita ni ada planet kecil. Tahu ni ada matahari kecil. Ada yang tu alam cakrawala yang lebih besar daripada itu, sampai kepada alam bintang yang tak tergapai oleh manusia. Begitu hebat ciptaan Allah. Langit hari ini tak ada orang jumpa pangkal langit dan hujung langit. Ada. Pernah nombor dari pangkal langit sampai hujung langit, habis stop. Tak ada. Tak habis. Manusia tak dapat ukur luas satu langit. Allah kata, aku cipta yang lain 7 tingkat. 7 tingkat. Satu tingkat tu berapa tinggi? Kalau bangunan yang 10 tingkat, kita tahu satu tingkat tu kan berapa meter ketinggian dia, berapa kaki ketinggian dia. Itu boleh ukur. Ini langit yang Allah kata 7 tingkat. Satu tingkat tu berapa tinggi dah luas Allah. Dan kita tak mampu untuk terjah ke 7 petala langit. Kita baca kisah Nabi SAW yang dibawa oleh malaikat Jibril naik buraq. Setiap kali nak lepas pintu langit, kena minta izin. Minta izin malaikat yang menjaga langit. Bila dibuka pintu langit, baru boleh tembus langit pertama. Kita ni agak-agak kalau hantar roket boleh tembus. Kalau Nabi pun kena minta izin, apatah lagi kita manusia biasa. Kalau tidak dibuka pintu langit, saya tak tembus lagi ke langit kedua, 3, ke-4, 4, 7. Tapi Rasulullah SAW telah diberikan satu kemuliaan oleh Allah, anugerah yang tidak ternilai bandingnya. Baik. Jadi satu golongan yang buat kajian ni, dia kata Allah ni secara fitrahnya memang semua manusia mengaku dah Allah tu wujud, Allah tu ada. Cuma nak ikut tak ikut, nak taat tak taat, nak makrifat Allah macam mana, tu manusia jadi keliru, manusia jadi sama-sama, manusia jadi gelap. Ada yang menerima Allah dengan bentuk yang penerimaan yang betul, seperti mana yang dibawa oleh Islam. Ada yang menerima Allah dalam bentuk yang berbagai rupa, dalam bentuk patung, menerima Allah dalam bentuk pokok, menerima Allah dalam bentuk langit, menerima Allah dalam bentuk matahari, menerima Allah dalam bentuk bulan, menerima Allah. Kita diajar menerima Allah dalam bentuk yang sebenar-benar bentuk, bukan bentuk Allah, rupa bentuk iman. Kepercayaan kepada Allah itu macam mana? Sebab itu kita ada yu'minuna bil ghaib, beriman dengan yang gaib. Begitu. Kita diajar, diasuh supaya beriman dengan benda yang kita tak nampak, tapi kita mesti tahu. Dan kita diturunkan Al-Quran sebagai panduan mengenali Allah itu macam mana. Sifat-sifat Allah. Allah Alimun Hakim, Allah Maha Tahu, Maha Bijaksana, Sami'un Basir, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.
Qawiyun, Allah itu maha kuat, maha gagah. Azizun, Jabbar, dan berbagai lagi. Allah mengenalkan diri kepada kita supaya kita ini mengenali Allah dengan pengenalan makrifat. Makrifat itu apa maksud makrifat? Pengenalan, mengenal dengan kenal yang sungguh-sungguh, yang sebenarnya, bukan main ikut gambaran tasawuf kita, ikut kepala otak kita. Allah macam ni macam ni. Tapi Allah kenalkan diri dia supaya kita beriman, percaya dengan dia dalam bentuk rupa yang sebenar. Baik. Kalau dalam ayat Quran Allah kata, alastu bi rabbikum qalu bala. Bila manusia ni dah cipta oleh Allah Taala di alam roh, maka Allah bertanya kepada mereka, bukankah aku Tuhan kamu? Ambil ikrar. Setiap manusia yang sebelum dilahirkan ke dunia ini, bila dipancarkan ke tulang sulbi itu, Allah bertanya kepada setiap jiwa yang Allah ciptakan, alastu bi rabbikum, bukankah aku Tuhan kamu? Qalu bala syahidna. Mereka menjawab, bahkan betul, benar wahai Allah, sungguh wahai Allah, engkaulah Tuhan kami. Kami bersaksi. Setiap manusia, setiap jiwa, sama ada lepas lahir jadi Islam ke kafir, belum kira. Ini di alam roh lagi. Allah Subhanahu Wa Taala bila telah menciptakan satu makhluk khusus manusia ini, Allah akan bertanya setiap jiwa, minta ikrar dengan Allah. Tetapi selepas pada itu, manusia ini lahir ke dunia, apabila diberi akal, diberikan tenaga, diberikan ilmu, diberikan, akhirnya manusia ada yang beriman, ada yang kufur. Jadi secara fitrahnya memang Allah sebut fitratullah allati fatara an-nasa 'alaiha. Fitrah Allah, Allah ini secara fitrahnya memang Allah telah ciptakan dalam diri manusia itu. Dia mencari Tuhan. Kalau kita baca kisah Nabi Ibrahim mencari Allah, mencari Tuhan, tak? Tengok matahari, dia kata Tuhan dia. Bila matahari tenggelam, dia kata Tuhan aku tak akan hilang. Bila tengok bulan, kata bulan Tuhan aku. Bila tiba siang, bulan tak nampak. Dia kata Tuhan aku tak akan hilang. Ini manusia, proses manusia mencari Tuhan, cari. Sampai hari ini pun ada yang masuk Islam dengan kajian, menilai, mengkaji, akhirnya terima Islam. Sebagai manusia, Islam dah melalui keturunan macam kita. Tapi itu pun kita tak kenal betul Islam itu. Itu masalah kita hari ini. Kita dilahirkan Islam secara adat, Islam secara keturunan, tapi kita tidak memahami Islam dengan sebenar hakikat Islam yang diasuh dan diajar, diterangkan oleh Allah dan juga Rasulullah SAW daripada Al-Quran dan Sunnah. Maka setiap orang bagi orang Islam wajib memahami Islam itu melalui Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Baik. Sebahagian yang lain ada yang mendasarkan pemikirannya atas prinsip hukum sebab akibat yang menetapkan bahawa setiap yang diciptakan itu pasti ada penciptanya. Setiap sesuatu yang terjadi pasti ada menjadikannya. Setiap yang bergerak pasti ada penggeraknya. Dan setiap peraturan yang berlaku pasti ada di sana yang membuat peraturan itu. Prinsip pemikiran ini adalah jelas dan terang yang dapat diterima oleh akal fikiran. Kita ada pula golongan yang dia kata menerima Tuhan ni kerana tengok ciptaan. Macam tadi lah. Bila benda dia wujud, siapa yang jadikan? Siapa yang ciptakan matahari? Kita pun sendiri kalah dengan matahari. Baru kena cahaya matahari, dah cair dah. Dah panas berpeluh dah. Agak-agak kita boleh tak pakai matahari? Tak boleh. Tapi siapa yang ciptakan matahari? Itu antara contoh. Sesiap akal yang waras, dia akan balik jawapannya. Ada pencipta matahari. Siapa pencipta matahari? Di sini kalau dia belum mengenal Allah, dia akan kata ini suatu makhluk yang hebat. Yang cipta matahari ini orang makhluk yang hebat. Suatu kuasa yang baik kita pun tak tahu. Tapi ialah kuasa yang hebat. Itu dia kata Tuhan matahari, Tuhan bulan, Tuhan pokok dan sebagainya.
Sebahagian dari mereka ada pula yang membincangkan masalah ini dengan secara perhitungan dan matematik, yang berkesimpulan bahawa sesuatu yang lebih menjamin bagi keselamatan dalam kehidupan sekarang ini dan sesudah mati nanti adalah bahawa manusia hendaklah beriman dengan Allah hari akhirat, adanya kebangkitan dan pembalasan. Tentang hal ini seorang ahli falsafah al-syair Abu Ala al-Ma'ari pernah berkata, ahli nujum dan doktor mengatakan bahawa orang yang telah mati tidak akan dibangkitkan. Aku katakan kepada kamu berdua, kalau benar apa yang kau katakan, aku tak akan mendapat kerugian. Tetapi kalau benar perkataanku, maka kerugian akan mengikut dirimu. Seorang ahli falsafah bernama Pascal pernah pula berkata, adalah hak anda untuk mengiktikadkan adanya Allah atau tidak, tetapi anda tentu mempunyai satu pilihan. Namun hendaklah diketahui bahawa akal anda dalam hal ini lemah keadaannya dan sama sekali tidak sanggup untuk memilih. Masalah ini sebenarnya hanyalah laksana satu boneka yang berjalan di antara kita dan alam, di mana anda dan alam masing-masing mensasarkan anak panah ke arahnya, yang tentu dapat dipastikan bahawa salah satu dari anak panah itu mengenai sasarannya. Maka pertimbangkanlah antara mana yang mungkin boleh menguntungkan dan mana yang boleh merugikan. Apabila anda mempertaruhkan seluruh apa yang anda miliki hanya pada anak panah yang pertama, yakni adanya Allah, kemudian taruhan anda tepat, maka anda pasti berhasil mencapai sesuatu kebahagiaan yang abadi. Tetapi apabila taruhan anda meleset, maka anda tidak akan kehilangan apa-apa yang penting. Juga anda tidak akan rugi kecuali dalam sesuatu yang sifatnya fana, meskipun terjadi dalam kenyataan yang mungkin dan masuk akal. Ini pengkaji-pengkaji yang mereka tidak mengenal Allah. Jadi mereka membuat perbandingan akan adanya Allah, nak beriman Allah ini wujud ataupun tidak. Mereka buat kiraan secara, dia kata kiraan matematik, berkira-kira. Ada untung, ada rugi. Kalau beriman Allah itu betul, untunglah kita. Kalau percaya pada Allah tu rugi, tak dapat apa-apa, maka habislah kita. Kita pun tak dapat apa-apa. Jadi dia buat perhitungan begitu. Kemungkinan di mana mungkin boleh, mungkin tidak. Mungkin ada manfaat, mungkin tidak. Tolak campur. Jadi ini melalui kajian akal manusia, tidak bersandar kepada sandaran Al-Quran dan Sunnah. Kita orang beriman bersandar. Memang kalau tak ada Quran kita tak kenal Tuhan. Tapi kerana Allah memperkenalkan dirinya melalui wahyu, maka kita kenal. Kita tahu Allah Tuhan. Kita boleh sebut macam ni. Allah sifat dia macam ni. Yang kesimpulannya kan, sifat Allah ni sempurna. Sebab itu kalau kita belajar dalam bab iman, Sunnah wal Jamaah, katakan Allah itu sempurna pada apa? Zatnya, sifatnya dan af'al. Allah itu sempurna pada zat. Zat ni kita tak bahas kan? Zat Allah tak bahas Allah macam mana fizikal Allah. Tapi Allah itu kita percaya, yakin bahawa Allah itu sempurna, tak ada kecacatan. Yang kedua, sempurna Allah itu pada sifat dia. Apa sifat Allah Ta'ala? Antaranya Allah melihat, Allah mendengar. Ini sifat Allah. Contoh, maka penglihatan Allah itu sempurna. Bila kata sempurna, perfect, tak ada cacat celah, tak ada kekurangan. Mana segala benda dia nampak. Segala benda nampak ni, yang halus, yang sedang, yang besar, yang jauh, yang dekat, dalam gelap, dalam terang, sempurna penglihatan Allah. Kalau makhluk kan ada. Kalau orang tu dia waktu siang tak nampak. Waktu malam dia nampak. Kita terang nampak, gelap tak nampak. Dekat nampak, jauh tak nampak. Itu penglihatan kita, terbatas. Tapi Allah ni sempurna penglihatan. Sempurna apa? Duduklah keadaan mana-mana pun,
Kehidupan Allah. Kita kenal Allah. Tapi macam mana kita kenal sampai tahap tu? Kerana ada Quran, kerana ada Sunnah, barulah kita sampai kepada ini. Kalau tak ada bimbingan Al-Quran dan Sunnah, maka kita tak akan sampai ke tahap percaya Allah itu sempurna pada segala-galanya. Begitu juga sempurna Allah ini pada af'al, perbuatan ciptaan dia. Bila Allah Ta'ala menciptakan sesuatu, ciptaan itu sempurna. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Allah sebut Al-Quran. Dan pada diri kamu, tidakkah kamu melihat? Cuba mengkaji diri kamu. Cukup kaji kita ni. Hei manusia, kalau kamu nak kenal aku, kamu tengok dia kamu tu, kamu tahu dah kamu di mana. Betul. Bila fungsi salah satu organ dalam kita, organ kita ni ada urat, putus urat tu, sambung balik kalau boleh. Kalau tak ada, perempuan yang beranak sekali beranak tu banyak urat dia putus. Habis dah. Tahu di situ urat. Boleh tutup organ-organ manusia, juga organ jantung dewasa. Dia boleh ganti jantung. Jantung yang asli tak boleh ganti. Dia terpaksa cari buat satu jantung ciptaan. Ada jantung plastik, ada salur jantung buat kalkulasi. Itu pun ada expired date. 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun untuk kos ni. Ganti ciptaan Allah Ta'ala. Tak boleh ganti. Itu baru kita otak ni. Ada sel-sel ni apa semua. Hancur otak ni boleh ganti otak lain? Tak boleh. Ada organ yang mampu kita ganti tukar buat buah pinggang gitu. Rosak buah pinggang gitu. Itu pun nak ganti kena cek buah pinggang dulu. Sesuai tak sesuai. Saiz dia. Dia punya fungsi dia dan sebagainya. Itu kelemahan kita. Allah suruh wafi anfusikum, dalam diri kamu, cuba kamu perhati. Boleh tak cabar Allah Ta'ala? Boleh tak? Kamu kenal Allah Ta'ala macam mana hebat Allah. Allah ni boleh ciptakan sesuatu sempurna. Itu belum lagi kita pergi yang paling kecil, nyamuk halus. Boleh manusia buat nyamuk lagi? Tak, itu bukan remote control terbang. Tapi Allah ni fungsi nyamuk yang kecil tu, dia boleh berak, dia boleh sedut. Sehalus-halus itu belum kita cipta buat kuman, virus, COVID-19. Tak, belum jumpa lagi. Dia punya apa nama? Vaksin untuk apa kuman. Tapi kuman tu dia. Daripada mana sumber kuman tu? Allah yang mencipta. Walaupun secara teknologi yang kata yang daripada China lah, tetapi sumber asal usul apa dia nak buat apa pun mesti ambil daripada ciptaan Tuhan. Kalau tak ada bumi ni, tak ada lah manusia yang mampu buat teknologi. Betul? Bumi ni Allah ciptakan. Kalau kita rasa tak, kita nak cabar Tuhan, buat bumi lain. Tak payah hidup dalam bumi Allah. Tak apa biasa nak buat bumi, nak ambil tanah. Sebab tu Allah ni bila dia buat satu sempurna ciptaan. Malam siang. Boleh tukar malam siang. Malam jadi siang, siang jadi malam. Tak boleh. Kita tinggal ikut je susunan Tuhan. Tahun demi tahun. Matahari. Sebab tu bila Nabi Ibrahim dia cabar Namrud, Inna Allah ya'ti bisyamsi minal masyriq fa'ti biha minal maghrib. Allah Tuhan aku mendatangkan, menerbitkan matahari dari sebelah timur. Aku cabar menerbitkan matahari dari sebelah barat. Fabuhitan ladzi kafar, terdiamlah Namrud daripada menjawab ucapan Ibrahim. So tukar terbit dari barat. Jadi
Jadi kita diajar. Asuhan itu, bimbingan itu dari mana? Quran. Bila kita baca hujah Nabi Ibrahim, terus akal kita munasabah. Memang kita wa khuliqal insanu dha'ifa, Allah sebut dalam Quran. Dan dicipta manusia itu dalam keadaan lemah. Antumul fuqara'u ila Allah, wallahu ghaniyyun hamid. Dan satu ayat lain Allah kata, kamu ini fakir. Fakir itu maksudnya apa? Memerlukan. Kalau tak diberi, tak ada apa-apa. Kita ni perlu pada Tuhan. Kalau tak ada Allah tak beri, maka kita tak ada apa-apa. Daripada kita lahir dalam keadaan kita tidak ada akal, tak pernah berjalan, sampai kita boleh berjalan, kita boleh fikir, kita mencuri. Siapa yang beri? Allah. Kalau Allah tak beri, tak ada apa-apa. Pakaian pun kita tak ada. Kalau Allah tak jadikan pokok kapas, tak ada sumber untuk nutup. Kalau tidak Allah menciptakan daun-daun pokok-pokok, kita tak ada apa-apa. Sebab itu Allah kenalkan, antumul fuqara, kamu ni fakir. Fakir. Kenapa ya? Kaya macam mana pun kita sebenarnya fakir. Sebab Allah sebut dalam Quran kita ni fakir. Tak ada Tuhan, tak ada apa dia. Kita jadi kaya sebab apa? Kurniaan Tuhan. Kita jadi cerdik sebab apa? Kurniaan Tuhan. Kita jadi sihat tubuh badan sebab apa? Kurniaan Tuhan. Kita jadi hebat kerana apa? Kurniaan Tuhan. Kalau Allah tidak beri, tak ada apa. Tuan-tuan mata Allah SWT. Dalam hal ini kami ingin menambah bahawa siapa yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, dia tidak akan merasa khawatir dengan keadaan dunianya yang fana ini demi untuk mencapai keuntungan di akhiratnya kelak yang sifatnya kekal abadi. Tidak, sama sekali tidak. Kerana ia dengan imannya itu, ia akan beruntung dalam dua kehidupan secara bersama dan akan beruntung dengan dua kebaikan dunia dan akhirat semua. Oleh kerana itu, benarlah apa yang difirmankan oleh Allah dalam Quran, man kana yuridu sawabad dunya fa innallahi aswabud dunya wal akhirah. Sesiapa yang menghendaki pahala di dunia, maka Allah ada pahala dunia dan akhirat. Surah An-Nisa ayat 174. Demikian juga dalam surah An-Nahl ayat 30 Allah menyatakan, lilladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah wa la darul akhiratu khair. Bagi mereka yang membuat kebaikan di atas muka dunia ini, dia akan mendapat balasan kebaikan pula. Tetapi sesungguhnya negeri akhirat itu lebih baik keadaan. Jadi kita beriman bahawa bila kita buat satu benda yang baik di dunia ini, bukan dunia yang kita Allah sediakan akhirat pula. Dulu kalau hari ini pandai tadi dia fikir buat pelotak ni, dia kata dia buat baik dunia, baiklah dapat. Kalau kita betul buat pilihan, manfaat kita dapat. Kalau salah buat pilihan, tak ada apa-apa lah kita dapat. Ya. Tapi Islam mengajar bahawa bila kita buat satu benda yang betul, benda yang baik untuk ini, kat dunia Allah dulu, akhirat Allah dulu. Gitu. Ini hebatnya. Ajarannya Allah dan Rasulnya doa. Maka setiap ibadat yang diwajibkan oleh agama, ianya adalah merupakan perantara dan sebagai cara untuk mensucikan jiwa orang beriman dan untuk meningkatkan rohnya, dan alangkah sedikitnya apa yang dia pergunakan dari tenaganya untuk hal tersebut. Tetapi di sebalik itu dia mendapat kebaikan. Dan setiap apa yang diharamkan dan dilarang oleh agama, ia adalah untuk memelihara akal, akhlak, jiwa, harta, kehormatan dan keturunan seseorang. Agama Islam dalam hal ini menyatakan dalam surah Al-A'raf ayat 157, ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar wa yuhillu lahum at-tayyibat wa yuharrimu 'alaihim al-khaba'ith wa yad'u 'anhum israhum wal aghlal allati kanat 'alaihim. Menyuruh manusia berbuat baik dan melarang daripada perbuatan munkar, serta menghalalkan baginya setiap yang baik dan mengharamkan atasnya dari setiap yang buruk, dan meletakkan dari kepalanya beban-beban dan belenggu-belenggu yang memberaninya, yakni melepaskan dari tanggung dari bebanannya. Surah Al-A'raf ayat 153. Baik. Jadi kata Allah
menurut Islam, Allah dan Rasulnya mewajibkan kita melakukan ibadat. Yang mana ibadat yang kita buat itu boleh bawa kita kekal di syurga bersama-sama. Sedangkan syurga itu nilai dia super hebat. Tapi dengan ibadat yang sedikit saja Allah minta. Semayang 5 kali sehari. Yang wajib. Kita baru cerita yang wajib. Yang sunat-sunat tu tak masuk dulu. Yang wajib. Kalau ikut asal wajib solat ni apa? 50 waktu. Kalau 50 waktu dengan 24 jam yang Allah beri pada kita hidup ni, berapa minit sekali kita solat? Yang wajib. Kalau 5 waktu kan, satu hari 24 jam. Betul. Kalau kita letaklah satu hari 25 jam, senang kira lah. Satu hari 25 jam. 1 jam berapa kali solat? 2 kali solat. 25 kali 2, 50 lah. Kan? Kerana kalau 25 jam lah, setengah jam sekali solat. Setengah jam sekali solat. Nah, itu kalau 25 jam. Jadi 24 jam lah, mana kurang daripada itu lagi. Nah, kurang dalam 20 minit. 20 minit sekali solat. Baru habis mandi, siap-siap pakai baju, solat. Lepas tu habis makan siap-siap, solat dulu. Waktu jalan dalam perjalanan tu berhenti solat. Itu kalau 50 waktu. Nasib baik. Alhamdulillah. Nabi Musa minta, Nabi Muhammad minta diskon Allah. Turun naik sampai di bawah. Sikit lah 5 waktu ni. Dengan 5 waktu ni asal daripada 50. Jadi 5 waktu, dengan 5 waktu ni boleh bawa kita ke syurga. 5 waktu, 1 waktu bukan lama. 5 hingga 10 minit selesai. Amal yang wajib ni Allah beri, suruh kita buat sikit, tapi Allah beri ganjaran yang besar. Ini syariat beri kepada kita, Islam ajar kepada kita. Dan benda yang diharamkan oleh Allah Ta'ala ini bukan untuk menyusahkan kita, tak, untuk kebaikan kita. Allah larang kita minum arak untuk kebaikan, untuk memelihara akal. Allah larang kita makan babi. Kenapa? Untuk melihara kesihatan. Jadi benda yang Allah larang judi untuk memelihara keharmonian. Tak jadi sampai pembaziran, bergaduh anak bini, kongkobat, rakan, taulan. Ini syariat, pensyariatan Islam, benda yang wajib dan benda yang haram, benda yang dihalalkan, benda yang diharamkan. Ini untuk kebaikan kita. Kebaikan itu bukan setakat dunia kita dapat manfaat dia, akhirat kita akan oleh manfaat yang besar daripada itu. Sebab Allah sebut, wa ma indallahi husnul ma'ab. Maka apa yang ada di sisi Allah itulah sebaik-baik tempat untuk kamu dapat perolehan. Jadi tuan-tuan macam Allah SWT sekalian, kita bertindakan dulu. InsyaAllah kita akan sambung pembahasan. Ini lagi, ini baru mukadimah dia, belum masuk tajuk bahasan dia. Mukadimah dia tuan-tuan, lebih kurang ada 14 muka surat. Pagi ni kita baru 4 muka surat. Ada 10 muka surat lagi. InsyaAllah 10 sebelah muka. Jadi insyaAllah yang penting ilmu. Mukadimah pun ilmu banyak tak? Tolong bahas satu-satu lagi. Buat bahasa ni banyak tajuk. Kalau habis setahun ni mungkin nasib baik. Sebab kelas 11 kali. Kalau kelas tak lagi okey. Ini 11 kali, maknanya yang penting kita dapat manfaat daripada apa yang kita bahas. Kalau kita belajar ni tak ada kitab ni susah sikit. Sebab itu. Jadi dalam ilmu ni betul Nabi SAW sebut aliman, kalau tak aliman
atau mustami'an atau muhibban wala takun qawsan fatah. Jadilah kamu orang yang alim, belajar sampai jadi alim, boleh ngajar orang. Kalau tak mampu, atau muta'alim, jadi pelajar ya. Pelajar ni nama belajar dia kena ada alat. Apa alat dia? Pen dengan kertas. Itu baru nama belajar. Kalau tak ada alat, Imam Malik kalau pergi mana dia bawa kertas dan pen. Pergi mana? Tapi kita ni walaupun pen tak ada, kertas tak ada handphone. Saya kebaik rekod. Dia tak catat apa pun untuk rekod. Tak, itu malah ni kan. Itu nama belajar. Dia mesti ada. Au mustami'. Kalau belajar pun tak mampu, mulai pun tak pandai, alat pun tak ada, jadilah mustami', pendengar. Pendengar ni tak ada dengar. Duduk relax kan. Apa risiko tak ada dengar? Ikut kajian orang yang belajar tak ada dengar ni, dalam majlis paling bijak, otak brilian, dia boleh 90%. Daripada awal sampai akhir, kalau ulang balik 90%. Jarang sekali lah orang dapat 100% daripada awal guru cakap sampai habis Assalamualaikum, ulang balik dia boleh ulang 100%. Boleh? Tak ada. Sehebat-hebat otak cerdik yang pun 90% dia boleh ulang balik. Kan? Itu dalam majlis. Keluar masjid hilang dah 10%. So apa? Sampai keluar tadi sembang. Tanya balik, tinggal 80%. Nah, lepas tu singgah pula baru ngetik. Turun lagi 20%. Sebab apa? Sembang benda lain. Nah, balik-balik rumah, buka pintu tengok muka bini, turun lagi 10%. Itu lah. Lepas tu duk buat Facebook, mengadap TV pula, dengar kita. Uang itu lagi 20%. Tinggal 20% lah. Tinggal 30%. Dah. Kemudian tidur pula, turun lagi 10%, 20%. Sama makan tengah hari, sampai makan bini tanya, tadi aku dah suruh apa orang? Iman dan kehidupan. Ingat tajuk je. Lain tak ingat lagi tak dia tak faham. Tak ingat. Boleh lah. Itu risiko pendengar pada telinga. Kan? Kalau catat okey lagi. Ataupun rakam pun lagi. Kuliah apa bang? Kau dengar dah rakaman ni. Tak. Kan? Aku dengar rakaman ni. Aku dah rakam siap-siap dah. Tak. Kan? Lepas tu apa lagi? Au muhibban. Kalau tak mampu, dengar pun tak mampu. Sibuk sangat. Very busy man. Kenapa? Businessman. Kan? Meeting sana, meeting sini. Travel sana, travel sini. Sibuk sangat. Tak mampu. Nak hadir pun tak mampu. Salam dia lah Ustaz. Salam dia lah Ustaz lah. Ataupun aku keluar duit je lah. Aku tak mampu nak dengar. Kan? Maka jadilah kamu orang yang muhibban. Cinta pada ilmu. Orang tak sampai pun duit sampai. Orang tak sampai pun salam sampai. Orang tak sampai pun dia suka. Pada ilmu. Wala takun qawmusan. Jangan kamu jadi golongan kelima berdapat ilmu ni. Apa pun tak dapat. Haprak punya orang. Patah hati celaka orang macam ni. Binasa hidup dia. Hidup tanpa ilmu. Dia akan hidup ikut emosi. Dia akan hidup ikut akal dia. Dia akan hidup ikut pertimbangan. Di sini. Tanpa ilmu. Sebab tu ilmu penting. Ilmu pun penting dalam kehidupan. Cara mendapatkan ilmu ikut kesesuaian, ikut kehendak masing-masing. Jadi cukup sekadar itu, insyaAllah kita sambung akan datang. Wallahu a'lam. Aku qouli hadza wa sallallahu alaihi wa lakum wa lisa'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wa asnal insana fi khusr ila alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma hamdaka innaka antal wahhab wa innaka alayhi qadir. Allahumma rabbana la taj'alna fi qawmin hadha dhanban illa ghafarta wal hamdu lillahi wa ashhadu an la ilaha illa anta qadaita wal maridan illa shafaita wal zalimin
perintah orang muslim yang